Kerajaan Negeri Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSBN akan terus memajukan Sabah termasuk kawasan luar bandar melalui Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata kerajaan negeri mahu semua daerah di luar bandar membangun kerana rakyat di daerah itu juga berhak menikmati pembangunan dan faedah hasil daripada kemerdekaan negara. Datuk Haji Ji berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tongot dan Majlis Pencatatan Projek Komersial Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB di Tongot. Katanya kerajaan GRSBN juga komited dalam menyelesaikan isu pemilikan tanah di negeri ini menerusi penyerahan 611 geran tanah yang berkeluasan 1,575.4 hektar kepada pemohon dari daerah Tongot. Daripada jumlah itu, 238 adalah geran tanah adat negeri NT hasil daripada permohonan tanah biasa, manakala geran NT hasil daripada program perkhidmatan tanah adat negeri Sabah Pantas sebanyak 373. Katanya pemberian geran tersebut bukan hanya sekadar untuk memastikan penduduk memperoleh tanah, sebaliknya membantu mereka untuk meningkatkan ekonomi menerusi pertanian. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji yang juga Menteri Kewangan meluluskan permohonan Adun Kuamut Datuk Masyung Bana untuk membina rumah kos rendah oleh LPPB di Tongot, projek membina astaka di Kompleks Sukan Tongot dan Rumah Pusat Kebudayaan Tongot. Kompleks Sukan Tongot ini sedang dibina, iaitu dalam fasa pertama, dan fasa pertama ini hanya melibatkan penyediaan tapak dan juga padang dan trek. Sementara fasa kedua adalah greenstand dan lain-lain lah. Sementara projek fasa pertama ini berjalan yang dijangka siap pada penghujung 2023. Saya minta Yang Berhormat Ketua Menteri untuk membantu menyediakan peruntukan untuk fasa kedua. Usaha untuk mendokumentasikan pendatang asing tanpa izin parti di Sabah memerlukan persetujuan daripada semua pemimpin politik di negeri ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata ia penting bagi mencari kaedah sesuai untuk mendokumentasikan golongan berkenaan agar identiti mereka dapat dikenal pasti pihak kerajaan. Saya nak ada political will among all the leaders of the negeri Sabah ini. Bukan bermakna kita nak bagi mereka jadi warga negara, tidak. Tapi nak memastikan bahawa ada identiti supaya boleh kita memastikan sesiapa saja yang melakukan kesalahan undang-undang dalam negara boleh kita ambil tindakan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Kuala Penyu tahun 2022 di Kuala Penyu. Terdahulu dalam ucapan Adun Kuala Penyu Datuk Limus Juri, beliau memaklumkan 5 projek pembangunan di Kuala Penyu akan dilaksana dalam masa terdekat membabitkan kos sebanyak RM170 juta. Ia melibatkan projek menaik taraf Jalan Tanjung Aru ke Sengkabok, projek menaik taraf Jalan Menumpang ke Tinambak, projek menaik taraf Jalan Kemansian ke Menumpang, pembinaan loji air Kuala Penyu serta projek jalan-jalan kampung. Hubungan baik antara pemimpin persekutuan dan negeri membantu mempromosikan lagi adat budaya masyarakat Sabah dalam kalangan kepemimpinan persekutuan. Ia dapat dilihat menerusi sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beluran tahun 2022 yang julung kali dirasmikan Menteri Persekutuan iaitu Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Menteri Pertanian dan Industri Makanan yang juga Ahli Parlimen Beluran, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, usaha murni kepimpinan peringkat daerah Beluran itu bertujuan merapatkan jurang dan silaturahim antara pemimpin Sabah dan persekutuan. Dapat diangkat untuk ditonjolkan kepada saudara-saudara kita yang berada di Semenanjung Malaysia. Jadi usaha ini tentu sekali akan meletakkan budaya suku kaum dusun ini ke tahap peringkat yang lebih tinggi. Datuk Ronald ditemui media dalam majlis sambutan perayaan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beluran. Sementara itu, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Samad Jamri bersyukur Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beluran dapat diraihkan lebih meriah tahun ini.
Perayaan ini nampaknya disambut dengan serentak di kawasan dan juga ianya telah memberikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama menyambut bersama dengan rakan-rakan di peringkat kampung dan juga di peringkat daerah. Rancangan untuk menaik taraf daerah kecil SUB kepada daerah penuh telah diusulkan kepada Kerajaan Negeri. Adun SUB Datuk Elron Angin berkata, penaiktarafan itu penting bagi membolehkan lebih banyak pembangunan dapat dinikmati penduduk di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, Datuk Elron berharap lebih banyak agensi berkaitan kerajaan diwujudkan di Pekan SUB untuk manfaat rakyat kawasan berkenaan. Terkini, Perbadanan Pinjaman Wang Sabah bakal diwujudkan di daerah kecil tersebut. Beliau berkata demikian sempena sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah kecil SUB. Mengenai sambutan ini, Datuk Elron yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata, perayaan Pesta Keamatan merupakan antara langkah proaktif memperkasa kebudayaan kaum Kadazan, Dusun, Murut dan Rungus, KDMR dan juga seterusnya menjadikan budaya ini sebagai salah satu tarikan pelancongan. Selain itu, perayaan yang disambut bersama dengan pelbagai kaum di negeri ini juga dapat mengukuhkan nilai perpaduan dan semangat toleransi antara satu sama lain. Dalam program berasingan, Datuk Elron turut merasmikan sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Nabawan di Dewan Terbuka Nabawan. Sambutan Hari Wesak di Sabah turut diisi dengan penganjuran kempen derma darah yang menerima penyertaan menggalakkan daripada masyarakat sekitar. Program dianjurkan Pertubuhan Penyelidikan Buddhism KK Zeying dengan kerjasama Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu itu berjaya mengumpul 83 unit darah. Ketua Program Eric Chen Yong Nam memberitahu program yang diadakan secara tahunan ini bukan sahaja bertujuan membantu mengisi keperluan tabung darah di hospital, malah secara tidak langsung mendidik masyarakat untuk mengekalkan kesihatan yang optimum bagi melayakkan untuk menderma darah. During Wesak kan kita akan buat banyak perkara yang bagus. Satu perkara ialah kita akan menggalakkan member dari publik untuk buat donation. Sebab agenda kita ialah untuk membantu orang lain. Apa yang berlaku sekarang, hospital-hospital semakin kekurangan darah. Sebagai komiti dalam tempoh ini, kita anjurkan aktiviti ini untuk bantu hospital. Bercakap kepada RTM, Eric turut menjelaskan pihaknya merancang untuk mengadakan aktiviti sama sepanjang tahun bagi menggalakkan lebih ramai tampil menderma darah. Dalam pada itu, pihaknya turut merancang untuk melaksana program saringan kesihatan secara berkala sebagai langkah mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan penjagaan kesihatan sekaligus membudayakan gaya hidup sihat. Taman Hidupan Liar Lokawi mengalu-alukan penglibatan orang awam dan badan bukan kerajaan NGO untuk menderma barangan terpakai bagi menyokong program penggayaan haiwan untuk peningkatan mutu kehidupan haiwan liar di taman tersebut. Pegawai Penguasa Taman Hidupan Liar Lokawi, Mariati Abdullah Lakim berkata, antara barangan terpakai yang diperlukan, tali dengan ketahanan yang kuat, surat khabar, buku telefon lama, kotak cardboard dan tayar kereta pelbagai saiz. Apa yang kita perlukan adalah peralatan terpakai untuk dijadikan sebagai satu peralatan ataupun permainan untuk haiwan-haiwan di sini supaya kekal aktif dan cergas setiap masalah. Mariati berkata demikian ketika ditemui RTM di Taman Hidupan Liar Lokawi. Orang ramai yang berminat untuk menderma barangan terpakai atau menyertai program di Taman Hidupan Liar Lokawi boleh mendapatkan maklumat melalui laman Facebook atau menghubungi pihak taman tersebut. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Amalkan kawalan kendiri, terus patuhi SOP. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Sahi.